tentang latar belakang industri kecil dan sederhana. Kecil dan sederhana ini ditarifkan sebagai perusahaan perniagaan yang menyediakan perkhidmatan berkaitan pembuatan dengan keuntungan tahunan yang tidak lebih daripada RM25 juta dan tenaga kerja sepenuh masa tidak lebih daripada 150 orang. Oleh itu, IKS ini ia memberikan peranan penting dalam pembangunan ekonomi sebuah negara kerana ia boleh membantu untuk menurunkan kadar pengangguran. Biasanya ia terdapat dalam pelbagai industri termasuk pembuatan, perkhidmatan, perdagangan dan pertanian. Walaupun saiznya agak kecil, tetapi IKS mempunyai sumbangan besar kepada pertumbuhan ekonomi untuk mencapai ciptaan pekerjaan dan pengurangan kemiskinan. Selain itu, IKS juga sering menjadi sumber pekerjaan utama bagi masyarakat, terutamanya di negara-negara yang membangun. Dengan IKS, kawasan-kawasan ini boleh mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih baik untuk meningkatkan pendapatan rakyat dan mengurangkan ketidaksamaan serantau. IKS iaitu merupakan sejarah dan pembangunan industri kecil dan sederhana telah wujud sejak zaman purba, tetapi peranan dan pengaruh mereka berkembang seiring dengan pengembangan ekonomi dan teknologi. Pada mulanya, IKS ini sering berpusat di sektor pertanian dan kraftangan. Walau bagaimanapun, dengan pembangunan perindustrian dan globalisasi, industri kecil dan sederhana berkembang ke dalam pelbagai sektor termasuk pembuatan, perkhidmatan, perdagangan dan teknologi. Isu utama dalam sektor IKS ialah isu masalah modal, isu pembangunan modal insan, isu akses kepada pembiayaan, isu akses kepada pasaran, penerapan inovasi dan teknologi, isu persekitaran perundangan dan kawasan selia, dan yang terakhir ialah isu infrastruktur. Bagi masalah modal, sukar mendapatkan pembiayaan yang mencukupi dari pihak luar seperti pihak bank atau pelabur. Dari segi pembangunan modal insan pula, isu dia ialah kesukaran mendapat tenaga kerja berpelajaran dalam menggunakan teknologi yang terkini. Manakala dari segi teknologi pula ialah kebanyakan IKS ni mempunyai dana yang terhad dalam melabur untuk inovasi dan teknologi yang terbaru. Meskipun kerajaan turut terlibat dalam membantu IKS ini berkembang di dalam negara ini, namun pelbagai isu dan cabaran telah muncul sehingga menggugat usaha yang dirancang bagi memperkasakan sektor IKS dalam negara. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama merupakan agensi pemasaran di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Fama mempunyai peranan perkara berkaitan memasarkan item agromakanan seperti sayur, bunga, buah-buahan serta produk industri makanan berasaskan pertanian. Selaras dengan dasar agromakanan negara, Fama telah merangka satu pelan strategik jangka panjang bagi tempoh 2009 hingga 2020 bertujuan meluaskan pasaran produk pertanian agromakanan serta menggalakkan transformasi pemasaran agromakanan. Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia SME Corp Malaysia merupakan badan penyelaras pusat yang ada dalam Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi yang memainkan peranan dalam PKS. Agensi ini turut melaksanakan pelbagai program serta inisiatif di bawah kawalan agensinya, termasuklah program teras tahunannya seperti pameran tahunan PKS, Anugerah Enterprise 50 dan Minggu Keusahawanan dan PKS. Intervensi kerajaan dan langkah. Yang pertama, memudahkan akses kepada pembiayaan dalam IKS di Malaysia. Kerajaan menambahkan peruntukan sebanyak RM400 juta kepada peminjam mikro di bawah agensi keusahawanan. Mereka telah memperibadikan pakej pinjaman, saluran kredit atau penyelesaian pembiayaan mikro direka untuk khas kepada perniagaan kecil. Yang kedua, inovasi dan teknologi dalam meluaskan lagi sektor IKS di Malaysia. Kerajaan telah melaburkan lebih banyak mengenai teknologi kepada IKS, ianya dapat membantu memperkenalkan teknologi automasi dalam IKS dan menghasilkan pengeluaran produktiviti serta pertumbuhan perniagaan akan berkembang. Pada bahagian keberkesanan dasar, dalam IKS, dasar yang dikaitkan ialah dasar ekonomi baru di mana memfokuskan kepada kemajuan atau perkembangan ekonomi masyarakat selepas kedatangan penjajah di Malaysia. Dasar ini telah diperkenalkan oleh Tun Dr. Mahathir dalam rancangan Malaysia Kedua apabila melihat keadaan ekonomi pada ketika itu tidak stabil. Dasar seterusnya ialah Dasar Keusahawanan Nasional 2030 yang melibatkan 5 objektif seperti contoh, mewujudkan ekosistem keusahawanan yang holistik dan kondusif bagi menyokong agenda pembangunan sosioekonomi yang inklusif, seimbang dan mampan. Seterusnya, membentuk masyarakat Malaysia yang berfikiran dan berbudaya keusahawanan dalam IKS. Seterusnya, cadangan dan kesimpulan. Terdapat 2 cadangan yang ditekankan. Yang pertama adalah pengiklanan dari pihak media di mana
Malaysia telah memfokuskan kepada ekonomi digital yang merupakan aktiviti perniagaan yang dijalankan secara digital dengan penggunaan teknologi yang canggih serta gaya hidup digital di mana masyarakat berurusan tanpa tunai, perniagaan berasaskan aplikasi dan perkhidmatan melalui alam maya. Yang kedua adalah program bantuan keuangan adanya daripada pihak kerajaan, swasta atau program pembiayaan khas seperti MARA dan Tekun. Pada bajet 2024 juga, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak RM100 juta kepada industri kecil dan sederhana. Kesimpulan yang dapat dibuat, industri kecil dan sederhana ini turut membuka peluang pekerjaan, meningkatkan kemahiran usahawan, menambahkan pendapatan rakyat terutama selepas berlakunya wabak COVID-19 dan ini dapat meningkatkan ekonomi negara selaras dengan kecanggihan teknologi yang ada. Sekian, terima kasih.